Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Seperti biasa, Stadium Baltem kita mulakan dengan perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022. Pemain skuash pasangan negara Essiva Sanggari menjagakan perlawanan penentuan peringkat emas perseorangan wanita hari ini akan menjadi medan menguji ketahanan mental dan fizikal. I just hope they have a long match today. I hope they use a lot of energy. Whoever comes in the finals, to be the best out there, you got to beat anyone there. So I just want to try to stay focused in my game. Take it one point at a time. I don't want to think anything further. One last push tomorrow, and I really hope to do well and come out with a win tomorrow as well. Bagi pasangan Syafiq Kamal, Aifa Azman, mereka akan memberikan sepenuh perhatian berdepan pilihan pertama dari India pada aksi final. Kita akan discuss masa tu malam ni. Buat masa ni kita rehat dulu. Tapi we gonna go with full strength day next tomorrow, new day. Malam ni buat benda sama, recovery, makan cukup, rehat cukup. 100% lagi untuk esok. Setakat ini, Kem Squash sudah meraih satu peringkat emas menerusi acara berpasukan wanita dan gangsa bagi acara berpasukan lelaki. Dalam itu, hasrat skuad terjun negara untuk menambah koleksi peringkat di Sukan Asia 2022 tidak kesampaian pada hari terakhir saingan di arena sukan akuatik Pusat Sukan Olimpik Hangzhou. Begitupun, atlet terjun muda Bertrand Rodrik Leses terus melakar pencapaian memberangsangkan pada penampilan pertamanya di Sukan Asia. Bertrand menamatkan final 10 meter platform lelaki di kedudukan keempat selepas mengumpul keseluruhan 434.85 mata. Penerjun berusia 18 tahun itu sebelum ini meraih gangsa ketika bergandingan dengan Enrique McCartney Harrod dalam acara 10 meter platform seirama lelaki Ahad lalu. Pada masa sama, seorang lagi penerjun negara, Jalson Jabilin, yang membuat penampilan keduanya di tamasya itu menduduki tempat kelima dengan catatan 403 mata. Emas menjadi milik tuan rumah menerusi Yang Hao diikuti rakan senegara Bai Yuming yang merangkul perak, manakala gangsa diraih Rikuto Tamai dari Jepun. Menurut Bertrand, dia gembira menghuni kedudukan 4 teratas, namun perlu memperbaiki persembahannya untuk menduduki podium. Pahang memberi insentif RM10,000 kepada atlet pelayaran Nur Shazrin Muhammad Latif yang meraih pingat emas pertama negara pada Sukan Asia Hangzhou. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata keputusan itu dibuat pada Majlis Mesyuarat Kerajaan semalam. Beliau berharap kejayaan Nur Shazrin yang merupakan anak jati pekan menjadi inspirasi kepada atlet Pahang lain. Pemberian insentif juga diharap dapat memberi dorongan untuk Shazrin terus melakar kecemerlangan khususnya di Tamasya Olimpik Paris tahun depan. Nur Shazrin, 25 tahun dari kampung Mambang Pekan, menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia pada Tamasya Sukan Asia selepas muncul juara acara ILCA 6 wanita 27 September lalu. Kejayaan itu juga melayakkan Nur Shazrin untuk Kesukaan Olimpik 2024 secara merit. Sementara itu, Perak melalui Majlis Sukan Negeri bakal memberi ganjaran berbentuk insentif kepada Muhammad Azim Fahmi dan Shirin Samson Valaboy. Ini susulan kejayaan dua atlet olahraga negeri itu meraih pingat gangsa pada Tamasya Sukan Asia Hangzhou. Menurut Esko Perak, Khairuddin Abu Hanifah, jumlah insentif masih dalam perbincangan dengan MSN dan akan diberikan dalam masa terdekat. Pihak Azim dengan Shirin juga tidak terkecuali untuk menerima insentif-insentif daripada pihak Majlis Sukan Negeri, dan insyaAllah kita akan maklumkan dalam sedikit masa lagi berkaitan dengan insentif yang akan disediakan oleh pihak Kerajaan Negeri melalui Majlis Sukan Negeri. Beliau berharap kejayaan yang diraih kedua-dua atlet ini dijadikan contoh kepada atlet lain untuk terus memperbaiki prestasi masing-masing. Muhammad Azim berjaya meraih pingat gangsa dalam acara pecut 100 meter dengan catatan 10.11 saat. Manakala Shirin merangkul gangsa dalam acara 400 meter wanita dengan catatan 52.58 saat sekaligus menamatkan penantian 17 tahun negara untuk menuai pingat dalam kategori balapan. Dan berikut kedudukan pingat Sukan Asia Hangzhou 2022 setakat ini.
Beralih ke bola sepak Piala AFC, Terengganu FC TFC terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan kelab dari Indonesia, Bali United FC selepas terikat 1-1 dalam aksi kedua kumpulan G di Stadium Kapten I Wayan Dipta malam tadi. Pada babak pertama, kedua pasukan tanpa agresif melancarkan serangan bertali arus namun tiada jaringan gol. Di separuh masa kedua, Bali United memecah kebuntuan gol menerusi jaringan Privat Barga pada minit ke-54 sekaligus memberikan kegembiraan seketika buat pasukan itu. Tersentak dengan jaringan tersebut, TFC mengadakan asakan dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada minit akhir aksi menerusi Muhammad Syahmi Zamri. Kedudukan 1-1 kekal hingga whistle penamat. TFC menghuni kedudukan kedua kumpulan G berkongsi 4 mata dengan pendahulu Bali United yang hanya dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Manakala dua lagi pasukan Central Coast Mariners dan Stallion Laguna masing-masing di tangga ketiga dan keempat. Ini pula Piala Cabaran MFL 2023. Kedah Darul Aman KDFC tersingkir di Suku Wahid selepas tewas 0-3 kepada Kuching City FC dalam aksi di Stadium Darul Aman malam tadi. Kemenangan tersebut membolehkan Kuching City mara ke separuh akhir menerusi agregat 4-0. KDFC yang berazam untuk memadamkan defizit 1 gol turun tanpa kelibat pemain lincah Manuel Hidalgo yang masih belum pulih daripada kecederaan. Ketiadaannya ternyata memberi kesan terhadap rentak serangan sang Kenari. Seawal minit ke-9, tuan rumah dikejutkan menerusi jaringan Abu Kamara yang menanduk masuk gol pertama pasukan pelawat. Situasi itu diburukkan lagi dengan pertahanan tuan rumah Akmal Zahir yang dilayangkan kad merah. Skuad kendalian Nafuzi Zain cuba mencari rentak namun Kuching City terlebih dahulu menggandakan jaringan minit ke-72 menerusi Pedro Henrique. Pedro menjadi watak utama apabila sekali lagi melenyapkan peluang buat tuan rumah untuk gol ketiga pasukan di hujung permainan. Beraksi dengan 10 pemain nyata memberi kesan kepada skuad hijau kuning. Tamat aksi KDA 0, Kuching City 3. Sementara itu, dalam aksi di Stadium Sultan Muhammad ke-4 menyaksikan pertembungan derby antara Kelantan United FC dan Kelantan FC. Kelantan United FC melangkah ke separuh akhir dengan cukup bergaya selepas berjaya membenam skuad The Red Warriors 4-0. Sekaligus menyaksikan Kelantan United mara dengan agregat 11-0. Aksi yang bermula sedikit lewat akibat hujan lebat tidak mematahkan semangat kedua-dua pasukan. Gol dijaringkan Syazwan Zainun minit ke-24. Diikuti Markaro 5 Gomez selepas rehat sebelum dua lagi gol disumbat Roy Izzat Daud dan S. Sharvin minit masing-masing minit ke-69 dan 72. Di separuh akhir nanti, Kelantan United akan berdepan Kuching City. Piala Squash Ace Malaysia 2023 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 November di Kompleks Sukan Dato' Haji Muhammad Said, Negeri Sembilan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Ace Sports and Management Chandran Munusami, 48 pemain daripada 20 buah negara bakal berentak bagi merebut gelaran juara. It's part of the Grand Slam, let's put it that way. So players will be playing here to earn world ranking plus world qualification, world championship ranking as well. So it's quite important for big players, especially for the top 50, 60 in the world. Very, very important tournament. Beliau berkata demikian selepas perasmian kejohanan berkenaan di Seremban antara pemain yang bakal berentak Mustafa Asal, Nur El-Tayyib dan juara remaja dunia Amina Orfi. Good experience for our local players to, even though they can't play, but just to be able to be around the top players in the world, see how they conduct themselves on and off the court. You know, they can learn a thing or two, and that alone will inspire them to train even harder and to want to do well and, you know, be like one of the top players themselves. Sekian Stadium RTM, saya Muhammad Syah Musa. Salam sukan untuk semua.